Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sambung lagi pelajaran kita, mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3. Pelajaran ke-20, tajuknya lah solat sunat hajat. Kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran, iaitu memahami maksud, hukum dan dalil solat sunat hajat. Apa dia solat sunat hajat, hukumnya apa dan dari mana dalil diambil tentang pensyariatan solat sunat hajat ini. Yang kedua, memahami cara menunaikan solat sunat hajat. Kita nak tahu cara tunaikan. Yang ketiga, mengetahui hikmah solat sunat hajat. Dan seterusnya, sebagaimana biasa, jawab soalan kepat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Baik. Maksud solat sunat hajat ialah solat yang dilakukan untuk meminta sesuatu hajat yang tertentu. Kita buat dua solat itu nak minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya adalah sunat. Sunat kita tunaikan solat sunat hajat. Dalilnya daripada Abu Darda meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma shalla rak'ataini yatimmuhuma a'tahu Allahu 'azza wa jalla ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan." Maksudnya ialah sesiapa yang berwuduk dengan sempurna, kemudian dia menunaikan rak'atain, 2 rakaat, yatimmuhuma juga dengan sempurna, a'tahu Allahu 'azza wa jalla ma sa'ala. Allah akan bagi apa yang dia minta, mu'ajjalan atau mu'akhkharan, sama ada cepat atau lambat. Sama ada cepat atau lambat akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jangan kita mensia-siakan peluang. Bila mana kita mempunyai sebarang hajat, maka tunaikanlah solat ini untuk kita meminta agar hajat kita itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifiyah solat sunat hajat. Bila sebut kaifiyah, dia daripada perkataan bahasa Arab kaifa. Terjemahannya bagaimana? Kaifa. Tapi bila kita terjemah di sini, kaifiyah itu cara pelaksanaan solat sunat hajat. Lafaz niatnya ialah usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau tak ingat yang badan bahasa Arab, buat saja dalam bahasa Melayu. Atau lafaz niat itu untuk mengajar hati kita. Lafaz niat ni nak ajar hati kita supaya cepat tangkap apa solat yang kita nak sebenarnya. Bilangan rakaat tidak ditentukan bilangan rakaat. Kebiasaannya antara 2 hingga 12 rakaat. Tak tentu berapa. Kebiasaan orang Melayu kita pula 2 rakaat sahaja. Itu kebiasaan orang Melayu kita. Tapi solat ini boleh ditunaikan antara 2 hingga 12 rakaat. Jika kita rasakan bahawa kita mempunyai hajat yang besar dan harapan kita sangat tinggi kepada Allah SWT, maka tunaikanlah lebih daripada 2 rakaat untuk menunjukkan kesungguhan kita dalam kita meminta apa yang kita hajatkan itu daripada Allah SWT. Baik, waktunya boleh dilakukan bila-bila masa kecuali waktu yang diharamkan. Afdal dilakukan di pertengahan malam. Jadi kita tunaikan solat sunat ini pada waktu-waktu yang dibenarkan untuk kita tunaikan solat sunat. Bila waktu yang tak dibenarkan, antara waktu yang tak dibenarkan kita tunaikan solat sunat ialah selepas solat fardu subuh sehingga terbitnya matahari, sehingga orang panggil masuknya waktu duha. Maka ni waktu yang kita tidak disunatkan untuk solat. Begitu juga selepas menunaikan solat fardu asar, tak ada solat sunat sehingga masuknya waktu maghrib. Jadi jangan ditunaikan pada waktu tersebut. Cara pelaksanaan boleh dilakukan bersendirian atau secara berjamaah. Di rumah kita buat secara bersendirian atau buat bersama keluarga. Jika ada hajat dari sudut kekeluargaan, mungkin kita perlukan pertolongan, keberkatan, doa daripada kawan-kawan kita, maka kita minta tolong daripada kawan-kawan kita, daripada jemaah masjid untuk menunaikan solat sunat hajat bagi menunaikan, Allah tunaikan apa yang kita inginkan atau hajat kita itu. Bacaan dalam solat sunat hajat ini, oleh kerana solat ni ada 2 rakaat, kita tunaikan 2 rakaat. Jadi ini antara cadangan apa yang perlu dibaca dalam solat sunat hajat, iaitu sebagaimana biasa menjadi rukun bagi setiap solat, kita selepas takbiratul ihram rakaat pertama kita baca Al-Fatihah. Kemudian
Cara pertamanya kita baca Al-Kafirun, suratul Kafirun atau surah lain. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah dan baca suratul Ikhlas atau surah lain. Kebiasaan yang lebih agak panjang sedikit ditunaikan oleh masyarakat kita, iaitu mereka membaca pada rakaat pertama dibacanya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu. Bila habis ayat kursi disambung pula dengan suratul Kafirun. Kemudian pada rakaat kedua dibaca, selepas Al-Fatihah dibaca dengan Amanar Rasul sampai habis. Kemudian disambung dengan suratul Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad. Setelah itu, selesai bagi salam, maka berdoa memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaifiyah. Cara Ustaz percaya semua di kalangan kita, di kalangan pelajar-pelajar sekalian sudah pun pandai untuk menunaikan solat sunat hajat ini. Hikmah menunaikan solat sunat hajat iaitu meletakkan pergantungan yang mutlak kepada Allah. Bila kita ada suatu perkara, suatu hajat, suatu kehendak, suatu keinginan, pertama sekali kita mintalah dengan Allah SWT untuk menunjukkan bahawa kita ni hamba. Bila kita hamba, kita ada yang lemah. Pergantungan hamba mesti kepada Tuannya. Dan Tuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih diri agar berharap kepada pertolongan Allah ketika senang atau susah. Latih diri kita. Bila mana kita perlukan sesuatu, minta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita perlu meminta pertolongan daripada manusia lain, minta dulu pertolongan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk Allah bukakan hati orang lain tu bertindak untuk menolong kesusahan-kesusahan kita. Yang ketiga, mendidik jiwa agar sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Kita minta dengan Allah SWT, apa yang ditentukan oleh Allah pada kita, kita selitkan di sana perasaan redha dengan apa yang diberikan. Yang keempat, memberi ketenangan kepada jiwa yang keluh kesah. Kita manusia ni, antara sifat yang asli yang ada dalam diri kita, mudah gelisah, mudah mengeluh. Tapi orang-orang yang beriman, yang tinggi pergantungannya dengan Allah SWT, mereka akan diberikan ketenangan jiwa. Mereka tidak mengeluh kerana mereka begitu beriman. Teguh keimanan mereka dengan ketentuan-ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalan kehebat, tengok. Masjid surau disaran buat solat hajat. Kuala Lumpur, semua masjid dan surau di seluruh negara disaran mengadakan solat sunat hajat selepas solat Jumaat ini bagi memohon kesejahteraan daripada Allah SWT supaya dikurniakan keselamatan. Huraikan hujah anda berkait dengan petikan dalam keratan akhbar di atas. Ini dia kata hujah anda, maknanya hujah ni nak menunjukkan kepada persetujuan kita lah apa yang telah pun diletakkan dalam keratan akhbar itu. Baik. Jawapannya merupakan anjuran yang sangat bermanfaat. Ajak orang untuk tunaikan solat hajat ini merupakan satu anjuran yang sangat bermanfaat kerana boleh mendekatkan diri masyarakat kepada Allah SWT. Mendekatkan masyarakat kepada Allah. Dekatkan diri kita, dekatkan masyarakat kepada Allah SWT. Kesannya kebergantungan diri kepada Allah menjadi semakin kuat. Bila kita selalu minta kepada Allah SWT, maka Allah akan campakkan perasaan pada dalam diri kita. Kita ni merupakan hamba yang sentiasa ingin bergantung kepada pertolongannya. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa melatih diri agar berharap kepada pertolongan Allah ketika senang atau susah. Ustaz bacakan sekali lagi. Merupakan anjuran yang sangat bermanfaat kerana boleh mendekatkan diri masyarakat kepada Allah. Kesannya kebergantungan diri kepada Allah menjadi semakin kuat. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa melatih diri agar berharap kepada pertolongan Allah ketika senang atau susah. Baiklah, kita dah sampai kepada penghujung. Sila klik link di bahagian bawah, di bahagian deskripsi di bawah video ini untuk menjawab soalan. Jangan lupa subscribe, share video ini seluas-luasnya. Mudah-mudahan semua di kalangan kita yang memerlukan bimbingan, memerlukan tunjuk ajar, dapat mengambil manfaat daripada video yang ringkas ini. Jadi Ustaz sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.